Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati binti Adi Paduki, selaku ketua kumpulan untuk proyek Biskuit Ampas Kelapa. Kumpulan saya terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan, termasuk diri saya sendiri dan 1 penyelia proyek ini. Berikut adalah ahli kumpulan saya. Proyek inovasi Biskuit Ampas Kelapa ini adalah satu langkah yang bijak dan potensi besar dalam mengurangkan pembaziran dan menyumbang kepada kelestarian alam. Dengan mengubah sisa ampas kelapa menjadi produk makanan yang berkualitas, proyek ini juga bukan saja dapat membantu pencernaan bau, tetapi ia juga dapat membuka peluang terhadap industri makanan. Ide proyek ini tercipta disebabkan 2 perkara, pembaziran sisa ampas kelapa dan pencemaran bau. Seperti yang kita dapat lihat, ampas kelapa adalah hasil daripada pengekstrakan santan yang berasal daripada buah kelapa. Oleh disebabkannya itu, ampas kelapa ini telah diinovasikan dan dijadikan sebagai biskuit ampas kelapa. Objektif proyek ini terbagi kepada 2, objektif A dan objektif khusus. Objektif A proyek ini ialah untuk mengurangkan pembaziran sisa ampas kelapa, di mana ampas kelapa tersebut dijadikan sebagai bahan utama dalam pembuatan biskuit. Seterusnya ada 3 objektif khusus. Yang pertama, mengkaji potensi ampas kelapa. Yang kedua, membangunkan formulasi sisa ampas kelapa. Yang ketiga pula, menjalankan ujian penerimaan pengguna. Sinar proyek ini dijalankan adalah karena potensi penggunaan semula ampas kelapa, di mana ampas kelapa boleh dimanfaatkan dalam makanan dan menarik minat pengguna menggunakannya dalam masakan. Tambahan pula, proyek inovasi ini dijalankan bagi mengatasi isu pembaziran sisa ampas kelapa yang sering dibuang selepas proses pengekstrakan santan. Selain mengurangkan pembaziran bahan organik, proyek ini juga menyokong konsep ekonomi gitar semula dengan menjadikan sisa makanan sebagai sumber baru untuk inovasi makanan. Pembangunan biskuit ampas kelapa bukan sahaja dapat memperkenalkan produk yang unik kepada masyarakat, tetapi juga membuka peluang kepada industri makanan untuk menghasilkan produk yang lebih lestari. Tambahan pula, proyek ini berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kepentingan mengital semula bahan buangan dapur dan menggalakkan mereka untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan sumber yang ada. Dengan itu, proyek ini bukan sahaja memberi manfaat dari segi ekonomi dan persekitaran, tetapi juga menyumbang kepada gaya hidup yang lebih mesra alam. Metodologi terbagi kepada 3 tahap utama. Tahap pertama ialah tinjauan masalah. Tim kami melakukan tinjauan masalah di 2 buah pasar utama di Pulau Sabah, yaitu Pasar Tanjung dan Pasar Semarang. Dalam tinjauan ini, kami melihat sendiri proses pengekstrakan santan dan bagaimana ampas kelapa dibuang. Tahap kedua pula ialah pembangunan formula. Dalam tahap ini, resepi standar dibangun untuk menyesuaikan ampas kelapa ke dalam biskuit. Tahap ketiga pula ialah melakukan soal selidik tahap penerimaan masyarakat untuk inovasi ini. Soal selidik dilakukan dalam bentuk Google Form untuk mendapatkan data, maklum balas, dan penambahbaikan. Dalam biskuit ampas kelapa ialah pengeringan, pensangaian, perkisaran, pengadunan, merehatkan, membentuk, membakar, dan menyejukkan. Jom simak video pembuatan biskuit ampas kelapa. Let's check it out! Seterusnya adalah impak biskuit ampas kelapa kepada alam sekitar. Yang pertama, biskuit ini menggunakan ampas kelapa dan dapat membantu mengurangkan sisa organik yang berpotensi mencemarkan alam sekitar. Yang kedua pula, biskuit ini lebih lestari karena memanfaatkan bahan buangan, mengurangkan keperluan untuk tepung gandum yang memerlukan banyak sumber untuk dihasilkan. Manakala impak untuk industri pula, penggunaan semula ampas kelapa menawarkan produk baru yang unik dan berkhasiat. Seterusnya, mengurangkan pembaziran dalam industri pemrosesan kelapa. Menggunakan ampas kelapa sebagai bahan utama dapat mengurangkan kos pengeluaran. Yang keempat, menarik perhatian pengguna yang mementingkan produk berdasarkan kelestarian dan kesehatan. Impak kepada ekonomi pula, membantu industri
industri kelapa menghasilkan produk sampingan yang lebih bernilai, membuka ruang kepada usahawan kecil dan sederhana untuk memasarkan produk inovatif, mengurangkan perbelanjaan untuk membuang sisa ampas kelapa, dan terakhir ialah petani kelapa boleh menjual ampas kelapa kepada industri pembuatan makanan. Yang terakhir adalah impak kepada masyarakat. Biskut ampas kelapa ini kaya dengan serat, membantu pencernaan dan kesehatan usus. Kedua, biskut ini menggalakkan amalan sifat pembaziran dan penggunaan semula sisa makanan. Yang ketiga, membuka peluang pekerjaan dalam sektor pembuatan, pemasaran, dan jualan produk ini. Yang terakhir, menyadarkan masyarakat tentang kepentingan makanan lestari dan pemakanan sehat. Boleh pasaran biskut ampas kelapa. Yang pertama ialah permintaan pasaran dan tren pengguna. Contohnya meningkatnya permintaan produk sehat. Pengguna lebih cenderung memilih makanan yang tinggi serat dan rendah gula. Ampas kelapa kaya dengan serat dan nutrien menjadikannya pilihan yang baik untuk kesehatan pencernaan. Manakala yang kedua pula ialah kesadaran terhadap kelestarian. Pengguna semakin menyokong produk mesra alam dan berasaskan konsep zero waste. Biskut ampas kelapa menggunakan bahan yang biasanya dianggap sisa menjadikannya produk yang lestari dan inovatif. Yang kedua pula ialah sasaran pasar. Yang pertama ialah pasaran tempatan Malaysia dan Asia Tenggara. Negara pengeluar kelapa seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina berpotensi menjadi pasaran utama. Yang kedua pula ialah pasaran antarabangsa, Eropah dan Amerika Syarikat. Negara-negara barat mempunyai permintaan tinggi terhadap produk berasaskan tumbuhan, makanan sihat dan organik. Manakala yang ketiga pula ialah perniagaan dan runcit. Produk ini boleh dipasarkan melalui pasar raya, kedai organik dan platform e-dagang seperti Shopee, Lazada, Amazon dan eBay. Hotel, restoran dan catering Horeca boleh menjadi sasaran utama kerana mereka sentiasa mencari produk inovatif untuk pelanggan mereka. Sasaran yang ketiga pula ialah strategi pemasaran untuk meningkatkan keboleh pasaran. Penjenamaan dan pembungkusan menarik. Menggunakan reka bentuk mesra alam untuk menarik perhatian pengguna yang menyokong produk hijau. Manakala yang kedua pula ialah pemasaran digital dan media sosial. Gunakan platform seperti Instagram, Facebook, TikTok dan YouTube untuk memperkenalkan biskut ini kepada pengguna muda. Bekerja sama dengan influencer kesihatan dan pemakanan untuk meningkatkan kesedaran produk. Yang ketiga pula ialah pensijilan kesihatan dan kelestarian. Mendapatkan pensijilan seperti halal, HACCP, GMP dan organik boleh meningkatkan kepercayaan pengguna. Akhir sekali ialah strategi harga dan promosi. Yang pertama ialah percubaan produk, memberikan sampel percuma di pasar raya atau melalui pembelian dalam talian. Manakala yang kedua pula ialah promosi dan diskaun, menawarkan harga pengenalan dan package promosi bagi menarik pelanggan pertama. Kesimpulannya ialah, adakah biskut ampas kelapa mempunyai nilai keboleh pasaran? Ya, biskut ampas kelapa berpotensi tinggi, terutama kepada kalangan pengguna yang mengutamakan kesehatan dan kelestarian. Selain itu, pasaran tempatan dan global boleh diteroka tergantung pada strategi pemasaran dan politik. Di samping itu, cabaran utama biskut ampas kelapa termasuklah penerimaan rasa, persaingan dengan produk snack lain, dan keperluan R&D. Akhir sekali, strategi pemasaran yang kuat diperlukan untuk meningkatkan kesedaran pengguna dan membina jenama. Dalam projek ini, yaitu projek pembangunan biskut ampas kelapa untuk pelestarian alam sekitar, dapat disimpulkan bahawa ampas kelapa dapat dijadikan bahan utama dalam pembuatan makanan. Selain itu, ampas kelapa juga boleh menghasilkan makanan yang sedap. Di samping itu, ampas kelapa terbukti boleh digunakan semula dalam membuat makanan. Akhir sekali, memberi kesan positif dalam membuat atau menciptakan bahan makanan yang mesra alam.